Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Tidak kira bila pelajar menonton video ini. Kita teruskan untuk topik seterusnya, iaitu topik yang ke-8, tajuk pengawetan makanan. Tajuk pengawetan makanan ini, pelajar kena faham mengenai pengawetan makanan, 10 kaedah pengawetan makanan dan mengapa pengawetan makanan itu perlu dilakukan. Kita bermula pada muka 133, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan pengawetan makanan dan sejarah pengawetan makanan. Dalam kotak ini ada menyatakan sejarah pengawetan makanan. Sebenarnya sejarah pengawetan makanan ini bermula dari negara Mesir. Pada waktu itu, cara mengawet makanan yang paling mudah ialah dengan cara memasak makanan. Kemudian di negara Arab kuno juga, kaedah pengawetan ni digunakan adalah untuk mengawet mayat. Pada 1400 Masihi, manusia menggunakan garam itu melumur pada makanan laut bagi mengelakkan pembaziran terhadap makanan. Kita teruskan pada muka 134, iaitu kerosakan makanan. Bagaimanakah makanan itu boleh menjadi rosak? Sebenarnya makanan itu menjadi boleh rosak apabila berlakunya perubahan-perubahan segi warna, perubahan dari segi rasa dan perubahan dari segi tekstur. Makanan yang berbau, makanan yang warna telah bertukar menjadi pucat ataupun telah menjadi lebam, dan makanan akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Contohnya kalau susu basi, kita dah tahu susu itu basi apabila kita membau ataupun mencium susu tersebut, akan kita dapat bau yang tidak kurang enak pada susu tersebut. Kita lihat pula muka surat 135. Ini adalah contoh-contoh bagaimana perubahan tekstur, warna dan rasa pada makanan yang telah rosak. Yang pertama, nasi menjadi lembik dan berlendir, betul-betul hitam dan bau apabila ia telah rosak ataupun nasi telah basi. Bahulu ataupun roti telah ditakuti oleh kulat, buah yang telah rosak berkulat. Dan contoh dalam teks, dia telah memberikan contoh apel, pisang, kobis dan sayur-sayuran. Susu yang rosak pula akan berbau dan berubah tekstur, berasa masam dan berbuih. Itu adalah contoh bagaimana susu itu telah rosak. Dalam muka surat 136 ada menyatakan punca kerosakan makanan. Sebenarnya cara yang mudah, kerosakan makanan ini berlaku apabila terdedah dengan mikroorganisma apabila letak di persekitaran yang terbuka. Selalunya haiwan contohnya seperti lalat adalah ejen pembawa mikroorganisma berbahaya yang menyebabkan makanan ini telah rosak apabila terdedah terlalu lama pada persekitaran yang terbuka. Dalam topik ini, pelajar akan diperkenalkan dengan 10 kaedah pengawetan. Yang pertama, pendidihan. Yang kedua, penjerukan. Yang ketiga, pembungkusan vacuum. Yang keempat, pengeringan. Yang kelima, penyejuk bekuan dan pendinginan. Keenam, pemasinan. 7, pelininan. 8, pengetinan dan pemotolan. 9, pepesuran, dan terakhir sekali, penyalaian. Kita akan lihat satu persatu kaedah pengawetan ini terhadap makanan. Kita lihat kaedah-kaedah pengawetan makanan, 10 kaedah tersebut. Yang pertama sekali adalah pendidihan. Pendidihan adalah proses memasak makanan hingga suhu yang sangat tinggi. Dan kaedah pendidihan ini adalah kaedah memasak, di mana kaedah yang paling mudah walau bagaimanapun. Kaedah memasak atau pendidihan ini adalah kaedah yang paling lama kita gunakan, walau bagaimanapun adalah satu kaedah yang menyebabkan makanan itu tidaklah terlalu lama sampai bertahun-tahun, tetapi cukup sekadar mungkin 24 jam bagi makanan berbentuk protein. Yang kedua, kaedah penjerukan. Penjerukan merupakan proses merendam makanan dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan serta sayur-sayuran. Kaedah penjerukan ini adalah satu kaedah di mana campuran air, gula dan cuka sebagai bahan utama dalam proses menghasilkan jeruk. Okey. Dah siap potong. Lepas potong ni kita kena rendam dalam air kapur. Okey, ni lepas 1 hari
Seterusnya pembungkusan vacuum. Pelajar kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan pembungkusan vacuum ini. Pembungkusan vacuum di mana makanan ataupun sayur-sayuran ini biasanya sayuran sosis itu adalah benda yang biasa kita gunakan sebagai pembungkusan vacuum, di mana sayuran dan sosis ini dimasukkan dalam plastik, kemudian dikeluarkan semua udara yang ada dalam plastik tersebut. Itu adalah kaedah bagaimana pengawetan digunakan. Biasanya kaedah ini biasa kita ada lihat dalam pasar raya lah, kaedah pembungkusan vacuum. Seterusnya kaedah pengeringan. Pengeringan ni biasalah, kalau kita sebut saja pasal pengeringan, kita akan biasa dengan ikan kering, sotong dan udang. Walau bagaimanapun ada juga buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang dikeringkan. Sebagai contoh yang paling mudah, lada kering ataupun asam glugo. Kita biasa guna perkataan asam keping. Seterusnya kaedah penyejuk, bekuan dan pendinginan, dan saya rasa semua kebanyakan orang di rumah ada peti ais atau peti sejuk. Itu adalah kaedah pengawetan bagaimana kita nak memanjangkan tempoh hayat makanan, iaitu penyejuk, bekuan dan pengeningan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah penyimpanan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pendinginan pula merupakan kaedah penyimpanan makanan dalam persekitaran suhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Itu kena fahamlah. Penyejuk bekuan 0 ataupun bawah daripada 0 darjah Celsius, dan pendinginan adalah 18 darjah Celsius. Dan kalau kita lihat pada pasar raya, biasanya dia akan menggunakan suhu 14 darjah Celsius untuk mengekalkan rasa dingin terhadap makanan-makanan yang telah didinginkan dengan kaedah pengawetan tersebut. Kaedah seterusnya adalah kaedah pemasinan. Bila kita sebut saja kaedah pemasinan, biasanya bahan utama untuk memasingkan makanan kita menggunakan garam, sama ada memasingkan kaedah kering ataupun memasingkan dalam kaedah basah, seperti dalam kutipan muka surat 140. Pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Kaedah ini digunakan untuk memasingkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Seterusnya kaedah pengetinan dan pembetulan. Pengetinan dan pembetulan melibatkan proses pendidihan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudian disejukkan dan dimasukkan dalam bekas yang kedap udara. Apa yang pelajar perlu faham dalam kaedah pengetinan dan pembetulan ini adalah ada 6 langkah utama dalam kaedah pengawetan makanan dalam kaedah pengetinan dan pembetulan. Ia bermula dengan makanan dimasukkan dalam tin ataupun botol dan hinggalah tin itu dilabelkan. Dan kebiasaannya pengetinan dan pembetulan ni, benda yang paling penting sekali adalah dia punya tarikh luput pada setiap makanan, dan pelajar kena perlu faham dan pastikan setiap makanan yang ditinkan atau dibotolkan ada tarikh luput dia, dan janganlah membeli makanan yang dah habis dia punya tarikh luput dia. Seterusnya kaedah pelininan. Makanan dililinkan. Macam mana makanan tu dililinkan? Biasanya makanan tu dililinkan adalah makanan yang berbentuk segar ataupun lebih tepat sekali adalah buah-buahan. Kalau kita lihat di pasar raya, buah apple, buah lemon, buah limau, kita lihat kulitnya sangat berkilat. Sebenarnya berkilat itu disebabkan oleh makanan tersebut telah dililinkan. Satu lagi, buah yang biasa dililinkan adalah buah anggur. Kenapa buah tersebut dililinkan? Buah tersebut dililinkan biasanya adalah untuk mengekalkan kesegaran buah-buahan tersebut apabila sampai ke destinasi. Sebagai contoh yang ada dekat Malaysia ni, buah apple, buah oren, buah anggur berasal daripada negara Australia ataupun negara China dan sampai ke Malaysia dalam keadaan yang sangat fresh. Sebenarnya kesegaran tersebut sebab buah itu telah didilinkan. Oleh sebab itulah sebenarnya para pelajar kena faham, setiap buah-buahan yang telah dibeli di pasar raya itu perlulah dibasuh dengan air panas ataupun air suam supaya kita nak lunturkan dia punya lilin pada permukaan buah tersebut. Ya, kena faham setiap contoh makanan
yang tinggi vitamin dia adalah contoh apple. Vitamin yang paling tinggi adalah buah yang berada yang hampir dengan kulit. Tetapi faham buah tersebut telah diawet dengan kaedah lilin. Jadi kaedah yang paling bagus untuk makan buah tersebut adalah dengan kita mengupas kulit dia, kerana kita untuk mengelak makan bahan kimia yang ada pada permukaan buah yang telah dililinkan. Kaedah seterusnya adalah kaedah pempasturan. Pempasturan ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu yang tinggi kemudian didinginkan dalam keadaan serta-merta. Selalunya pempasturan ni adalah biasanya kita pada suhu segar ataupun susu kultur. Itu adalah kaedah yang biasa dipasturkan seperti dalam muka surat 140 dengan 141 lah. Dan kaedah terakhir adalah kaedah penyalaian. Kaedah penyalaian ni di mana kita mengasapkan makanan tersebut. Biasanya penyalaian ni kita salaikan buah, biasanya buah pisang menyalai buah pisang, menyalai ikan, menyalai itik dan menyalai daging. Biasanya kalau kaedah penyalaian kita asap kayu pokok rambutan ataupun asap daripada kayu pokok getah. Kaedah dikeringkan dengan asap. Biasanya penyalaian adalah kaedah masakan tradisional, dan kalau seandainya pelajar bersama ibu bapa melalui jalan Kuala Pilah, di situ banyak makanan yang telah diasapkan ataupun kaedah penyalaian. Kaedah tradisional bagi mengekalkan ataupun memanjangkan tempoh hayat makanan. Pelajar pun telah faham kenapa kaedah pengawetan ataupun teknologi pengawetan ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Selain untuk memanjangkan tempoh hayat makanan, ada juga keburukan pada pengawetan ini. Kaedah pengawetan ini ada juga keburukan dia. Keburukan dia yang pertama, kena ingat buah yang ataupun makanan yang telah diawet ni, yang pertama sekali dia punya zat pada makanan tersebut sudah kurang, ataupun kita boleh cakap zat pada makanan tu sudah tiada. Contoh yang sudah tiada sebenar-benarnya makan zat yang memang kita boleh cakap dah tak ada dah zat sebenarnya dalam makanan ni bila makanan itu telah dijerukkan. Apabila makanan tersebut telah dijerukkan dalam tempoh yang sangat lama, terutama sekali apabila makanan itu dijerukkan di kilang ataupun dijerukkan di luar negara. Paling mudah makanan dijerukkan di negara Thailand lah. Sebenarnya itu adalah makanan sebenar-benarnya hanya just junk food saja ataupun makanan ringan, di mana zat yang ada pada buah-buahan tersebut sebenarnya sudah tiada langsung. Ada juga tengah makanan tu masih ada zat dia, tetapi zat itu telah dikurangkan. Makanan yang telah diawet telah kurang daripada dia punya zat dia. Sebagai contoh, protein yang ada pada makanan-makanan laut ataupun ayam, ikan, daging, ada perbezaan kandungan protein makanan yang segar, yang kita ambil segar, ataupun makanan yang telah lama dah diawet. Baru kena faham makanan yang telah diawet, especially bagi daripada negara-negara luar, contohnya daging lembu ataupun daging kambing yang telah diawet dari negara luar, telah diletakkan dengan bahan kimia lain supaya daging itu nampak cantik, daging itu nampak segar. Dan terakhir sekali pada muka surat 143, iaitu kepentingan teknologi pengawetan makanan. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya kenapa makanan itu perlu diawet? Makanan ini perlu diawet kerana yang pertama ialah makanan yang telah ditingkan boleh mengatasi masalah lambakan makanan. Makanan yang dihasilkan sebuah negara boleh dinikmati oleh negara lain, dan teknologi pengawetan makanan ini memudahkan makanan disimpan dan dimudahkan diangkut ataupun dipasarkan di tempat lain. Dan kena faham faktor utama kenapa pengawetan makanan ini perlu dilakukan, kerana kita adalah untuk menambahkan tempoh hayat makanan tersebut. Okey, sekali lagi saya ulang, kenapa pengawetan ini perlu dilakukan? Pengawetan makanan ini perlu dilakukan adalah untuk memanjangkan tempoh hayat makanan. Itu adalah faktor utama kenapa makanan itu perlu diawet. Kita nak panjangkan tempoh hayat dia. Contohnya kalau macam ikan yang kita beli kat pasar, beli pada waktu pagi, kalau tidak masukkan dalam peti beku, dia akan mudah rosak dan busuk. Seandainya kita simpan dalam peti beku, ikan yang telah dibeli itu, mungkin tempoh hayat bagi ikan tersebut tahan selama sebulan ataupun 2 bulan. Itulah sebenarnya tadi secara ringkas lah topik yang ke-8, iaitu topik pengawetan makanan, di mana saya telah terangkan sedikit lah
mengenai kepentingan pengawitan makanan dalam kehidupan kita. Diharapkan pelajar dapat faham apa yang saya telah sampaikan. Jika anda tak faham juga apa yang saya sampaikan untuk hari ini dan untuk kali ini, para pelajar boleh mengulang-ulang kembali video tersebut supaya dapat catch up atau dapat faham dengan topik yang ke-8, itu topik pengawitan makanan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.